Pegawai ini pada esokan harinya datang dengan marah-marah. Dia dah jadi dirasukkan oleh hantu lah. Jadi dia dah hilang fikiran, dia mengamuk, dia maki hamun macam-macam lah. Sejak mula dibina pada tahun 1891 dan menempatkan banduan pada tahun 1895 sehinggalah ia dirobohkan pada tahun 2010, penjara Pudu menjadi salah satu tempat yang paling misteri di negara kita. Sepanjang tempoh usianya itu, berbagai-bagai kejadian misteri berlaku dan ia disaksikan sendiri oleh banduan dan kaki tangan penjara itu sendiri. Sekarang, mari kita berkongsi cerita dengan bekas penguasa penjara yang pernah berkhidmat di penjara Pudu itu sendiri dan menyaksikan kejadian misteri itu. Mari kita dengar pesan cerita daripada beliau. Nama saya Nur Syahid bin Muhammad Nur. Saya mula bertugas di Jabatan Penjara ni pada tahun 1957 di Taiping. Dan setelah menghadiri latihan di sekolah pegawai-pegawai penjara di Taiping, selepas latihan saya dipindahkan ke penjara Bandar Hilir, Melaka untuk mengambil alih tugas sebagai pegawai yang menjaga penjara Melaka daripada seorang pegawai British bernama Mr. Jordan. Saya masa itu masih muda dan saya walau bagaimanapun sanggup menerima dan memikul tanggungjawab itu sebagai pegawai yang menjaga sebuah penjara. Maknanya saya adalah anak Melayu pertama yang mentadbir sebuah penjara di Melaka itu setelah 100 tahun ditadbir oleh pihak British. Saya di Melaka selama 1960 hingga 1970. Selepas itu saya dinaikkan pangkat kepada penolong penguasa dan saya telah dipindahkan ke penjara Taiping. Dan di Taiping saya bertugas di penjara tersebut selama beberapa tahun, dari tahun 1970 hingga 1976, dan saya ditukarkan ke penjara Muar di Johor. Selepas itu di Muar saya pula dipindahkan ke penjara Taiping, kembali ke penjara Taiping. Dan daripada Taiping pula saya bekerja sampai tahun 76 dan Pudu tahun 1981 hingga 83. Selepas itu saya dinaik pangkat lagi ke penguasa kanan, saya dipindahkan ke ibu pejabat penjara di Taiping. Daripada Taiping, saya pula ibu pejabat penjara dipindahkan ke Kajang. Jadi terpaksalah saya pun mengikut ibu pejabat ke penjara Kajang. Sekarang ni saya nak cerita sikit berkenaan dengan perkara-perkara yang berlaku di dalam penjara Pudu tersebut pada waktu masa saya bertugas dulu tahun 81 hingga 83. Saya banyak dengar cerita-cerita hantu mengganggu pegawai-pegawai penjara dan juga mengganggu penghuni-penghuni penjara, bandar-bandar penjara. Mereka ni lah yang bercerita kepada saya dan saya dapat merakamkan di dalam buku ini. Kalau tuan-tuan nak tahu lebih lanjut, bacalah buku ni. Buku ni ada cerita berkenaan dengan apa yang berlaku di dalam penjara Pudu yang diceritakan kepada saya. Sedikit saya nak bagi tahulah. Sebab tu seorang pegawai penjara tu sedang bertugas di dalam bilik akhir. Bilik akhir tu maknanya bilik yang ditempatkan orang-orang yang akan dihukum mati, hukum gantung. Jadi bilik tersebut berhampiran dengan bilik gantung. Jadi satu malam apabila beliau sedang bertugas di situ, beliau nampak satu bola api bergulung-gulung datang. Dia apabila datang saja dia nampak, dia masuk satu bilik banduan. Bila masuk bilik banduan tu menjerit. Bola api itu terus hilang dan blanket banduan tu yang anehnya terbakar pasal apa tak tahulah, boleh jadi dia isap rokok ke apa kan. Tapi yang pegawai penjara ni memang nampak satu bola api masuk dalam bilik tersebut dan selimut banduan tu terbakar. Jadi itulah satu cerita. Dan cerita yang lain pula, ada satu hari tu seorang warder yang menjaga di bilik akhir tu, dia nampak seekor kucing hitam juga. Jadi dia berjalan, tersepak kucing itu. Kucing itu telah hilang, lari ke masuk dalam bilik gantung tersebut. Dan yang malam-malam itu tidak apa berlaku, tetapi pegawai ini pada esokan harinya datang dengan marah-marah. Dia dah jadi dirasukkan oleh hantu lah. Jadi dia dah hilang fikiran, dia mengamuk, dia maki hamun macam-macam lah. Terpaksa kita bawa dia pergi hospital untuk rawatan
seterusnya. Dan kemudian beliau pulih lah. Dia kena lah malam-malam tu, dia pasal dia tendang kucing situ, agaknya dia kena dirasuk oleh hantu tu. Sebab itulah dia mengamuk pada pagi tu. Seorang inspektor polis ni, dia ni pegawai siasatan. Satu hari beliau datang ke penjara untuk nak buat siasat lanjut kepada 3 banduan yang dihukum gantung. Apabila beliau sedang soal siasat seorang banduan wanita, banduan perempuan lah. Jadi tiba-tiba perempuan itu nak pergi ke tandas. Jadi terpaksa dia pergi tandas, dia tunggu. Apabila wanita tu balik, dia nampak wanita tu dah lain macam nampaknya. Dia tengok wanita ni terlalu cantik, dia pun macam terpesona lah tengok dia. Jadi dia pun kemudian dia nampak perempuan ni sebagai matanya sebagai macam lainan lah. Jadi dia takut. Dia soal perempuan itu, lama-lama kelamaan tiba-tiba kepala perempuan itu jatuh ke lantai. Dia pun bangun, lari turun ke bawah, jumpa dengan seorang pegawai. Dia kata ada hantu di atas. Dia kata banduan yang saya sedang soal siasat tadi, kepalanya telah jatuh ke lantai dengan darah dan sebagainya. Jadi itu saya lari turun ni, dia kata dia pun. Kemudian pada itu dia kata lain kali saya tak nak datang perlu jail waktu malam lagi dah, dia kata. Jangan nak buat siasat waktu siang, tidak waktu malam. Jadi ini sebenarnya di dalam penjara tersebut ada seorang banduan wanita, banduan perempuan yang dikenakan hukum menggantung, tetapi masa gantung tu kepalanya putus. Apabila kepalanya putus, itulah jadi sebabnya dia nak dinampak oleh pegawai-pegawai. Kadang-kadang dia berkeliaran cari kepalanya. Itu memang adalah cerita dulu-dulu tu. Itu tadi hanya sebahagian sahaja daripada cerita-cerita misteri yang berlaku di penjara Pudu. Untuk kisah seterusnya, ikuti Layar Masika edisi misteri episod kedua, cerita seram dari penjara Pudu dengan cerita yang lebih seram dan misteri dalam episod yang akan datang.